ada ayat-ayat yang samar-samar. Ya, itu nama ayatnya mutasyabihat namanya. Seperti apa? Seperti Allah duduk di atas istawa atau istiwa, Allah duduk di atas istiwa. Karena ada ayat yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk, Ar-Rahman itu Allah lah ya. Ar-Rahman, Allah yang Rahman, dia duduk di atas istawa ataupun istiwa, ya. Nah, itu namanya apa? Tasbih. Begitu juga ada ayat Quran yang mengatakan Allah itu ada tangan. Yadullahu fawqa aydiyahum. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Begitu juga dalam Quran kita akan jumpa ayat yang menyatakan Allah itu ada muka. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal ialah wajah Allah yang mulia, yang besar lagi, yang maha mulia. Ayat-ayat ini dipanggil mutasyabihat. Seolah-olah Allah tu menyerupai sifat makhluknya. Ada muka, ada tangan, ada duduk, gitu juga. Nah, setengah ayat lagi Allah turun ke langit dunia. Ya, macam mana turunnya? Ada hadis pula mengatakan Allah tu ketawa macam kita ketawa kan? Itu namanya tasbihun, ya, atau tasbih. Tasbih artinya menyerupakan sifat-sifat makhluk. Seperti orang Nasrani menyerupakan Isa bin Maryam dengan Allah. Dikatakannya Isa itu anak Allah. Dan orang Yahudi menyerupakan siapa? Uzair itu anak Allah katanya. Dan orang Yahudi menyerupakan Uzair dengan Allah. Orang-orang musyrikin menyerupakan berhala-berhala mereka dengan Allah. Orang Hindu Tuhannya rupa berhala, rupa orang, buncit aja perutnya. Kepalanya botak aja. Itu orang Hindu tu, tengok mana rupa berhala mereka tu. Itu namanya tasbih, menyerupakan. Dan seperti segolongan manusia menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Dia, itu orang Islam. Bila sebut wajhu rabbuk atau wajhu rabbik, ya, wajah Tuhan kamu. Wajah tu apa? Ada muka, ada hidung, ada mata, ada apa? Macam itu salah tu ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dah jadi syirik hukumnya. Kalau dia menyatakan Allah tu ada mata, ada telinga, macam wajah kita lah. Ada gigi, ada hidung. Itu dah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang baru. Ya. Ada tak wajah Allah? Ada. Mana rupanya? Dulu bila sudah ada kita kabur. Apa mana rupanya? Entah. Betul itu. Ya, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ada tak Allah tangan? Ada. Mana rupa tangan Allah? Entah. Bukan macam tangan kita. Ada jari, ada sendi, ada apa? Ada ibu jari, ada jari telunjuk, ada kelingking. Jangan. Tak ada. Allah tu laisa kamitslihi syai'. Hanya pada nama ada. Tapi mana rupanya entah. Nama tak apa. Sifat pun ada serupa dengan sifat makhluk, sifat Allah tu macam sifat makhluk. Kita ada ilmu, Allah ada ilmu. Tapi serupa ke ilmu Allah dengan ilmu kita? Tak sama, ya. Jadi itu namanya tasbih. Nama boleh serupa tapi hakikatnya tak serupa. Dan seperti segolongan manusia menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Ada hidung, ada mulut, ada gigi, pongak pula gigi tu. Itu semua tak betul. Tangan Allah dengan tangan makhluk, pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Dan Quran ada wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Adakah sama pendengaran Allah dengan pendengaran kita? Tak sama, dan juga pendengaran makhluk sama, dan juga sebagainya. Allah tu maha melihat, Allah tu maha mendengar, Allah tu maha mengetahui, Allah tu ada ilmu, kita pun ada ilmu. Tapi serupa ke ilmu kita dengan ilmu Allah? Tak sama, jauh penuh bezanya. Itu dia. Itu namanya tasbih. Itu masalah yang pertama, namanya tasbih. Kemudian yang kedua masalah tahrif. Taharrayafa, tahrif.
Tahrif tu artinya membaling dia daripada sesuatu. Dari perkataan arafa, berpaling daripada sesuatu. Tahrif artinya menukar atau menggantikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan yang lain. Dengan cara menambah atau mengurang atau mengubah baris. Baris i'rab itu bukan ikrab ya, bukan kaf tu, ain. I'rab ejaan. Mengubah i'rab ataupun i'rab, alif ain ra alif ba, i'rab, seperti membaca wa kallamallahu Musa taklima. Yang sebenarnya ayat tu wa kallamallahu Musa taklima. Tu ayat Quran tu. Diubahnya ejaan tu. Wa kallamallaha Musa taklima. Ayat tu tahrif artinya dia mengubah ejaan. Hu jadi ha. Kalau wa kallamallahu Musa atau wa kallamallaha Musa taklima artinya Musa bercakap dengan Allah dengan beberapa kataan. Sedangkan maksud ayat tadi wa kallamallahu Musa, yang bercakap tu Allah bukan Musa ya. Dia hadapan hu. Wa kallamallahu Musa artinya Allah bercakap dengan Musa taklima dengan beberapa perkataan. Ini menjadi dalil bahawa Allah tu berkata-kata. Kerana Allah pernah bercakap dengan Musa dengan beberapa perkataan. Jadi silap baris aja, silap maknanya. Jadi diubah barisan tu tak boleh. Kena ikut baris yang ada dalam Quran tu juga. Dengan membaca kalimah Allah dengan baris atas. Jadi wa kallamallaha. Ha tu tak betul. Memberi arti Nabi Musa bercakap dengan Allah, bukan Allah yang bercakap dengan Nabi Musa. Padahal makna yang sebenarnya siapa bercakap? Nabi Musa ke Allah? Allah yang bercakap dengan Nabi Musa. Itu makna yang sebenarnya. Atau mentakwilkan tu artinya memberi makna yang lain daripada yang sebenarnya, tetapi sesuai dengan sifat Allah Taala. Itu mentakwil namanya. Ta alif hamzah waw ya lam, takwil. Mentakwilkan. Sesuatu lafaz dengan takwilan yang tidak ma'ruf. Takwilannya tak ada masyhur, tak ada ma'ruf, orang tak tahu. Padahal macam ayat mutasyabihat tadi, kalau ulama mutaakhirin ditakwilkannya, diberi makna yang lain yang sesuai dengan sifat Allah yang sempurna tu. Macam tangan Allah, dia bagi makna yang lain. Itu takwil namanya. Bukan tangan betul kepada tangan saya ni. Tangan yang diberi makna yang lain. Dikatakan kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan yang lain-lain. Bukan sebut tangan apa itu. Begitu juga wajah Allah. Dia tak bagi wajah Allah tu, dia bagi makna yang lain. Kalau dah masyhur takwil itu tak apa, boleh kita pakai. Wajah Allah tu artinya apa? Zat Allah. Dia takwilnya kepada zat Allah. Yang itu tak apa kalau dah masyhur. Ulama-ulama yang mentakwilkannya, jangan kita pandai-pandai mentakwilnya. Kalau ulama sudah mentakwilkan satu perkataan itu, boleh kita terima. Tapi kalau saja-saja kita pandai-pandai buat apa? Buat takwilan sendiri yang tidak masyhur pula tu, maka dilarang. Tak boleh ya. Atau mentakwilkan suatu lafaz dengan takwilan yang tidak ma'ruf dalam bahasa Arab, seperti mentakwilkan lafaz wajah dengan makna zat, dan lafaz istiwa iaitu bersemayam dengan makna istilah. Istilah itu artinya apa? Ingkar. Istilah. Iaitu menguasai. Semayam tu dia ditakwil kepada menguasai. Tak betul, tak boleh. Itu dia masalah dalam ilmu akidah ni. Ada orang yang salah takwil. Ada orang yang salah eja. Dia ejakannya supaya dia jadi makna yang lain. Yang ketiga, masalah ta'til. Ta'ain qayalam. Ta'til. Ta'til itu artinya ingkar. Daripada perkataan aqala. Aqala itu artinya ingkar. Baca yang betul, jangan taktil, tak betul. Ta'til. Ta'til. Ta'ain qayalam. Ta'tilun. Artinya menafikan sifat-sifat uluhiyah Allah.
Dulu dah kita bicara sifat apa nama tauhid tu ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma dan as-sifat. Yang ini tauhid uluhiyah tu dinafikannya. Dan mengingkari adanya sifat itu pada Allah, seperti menafikan sifat-sifat kesempurnaan daripada Allah. Dia mengaku Allah tu ada kelemahan, ada kecacatan, ada kekurangan. Itu masalah dalam akidah, ya. Semua tak betul tu. Yang dibicara ni semua tak betul ni, ya. Benda-benda yang tak betul. Jangan kita memiliki akidah yang sedemikian. Jangan kita katakan Allah tu ada kelemahan, Allah tu ada kekurangan, Allah tu ada kecacatan. Tak boleh, ya. Itu namanya ta'til. Menafikan hubungan manusia dengan Allah. Tak ada apa kena-mengena dengan Allah. Aku buat ni tak ada apa kena-mengena dengan Allah. Kejayaan aku tak ada apa kena-mengena dengan Allah. Ya? Kebolehan aku tak ada apa kena-mengena dengan Allah. Itu kepandaian aku sendiri, seperti orang Mu'tazilah. Tak boleh apa itu. Apa saja yang berlaku pada kita hanya boleh berlaku dengan izin Allah. Ya. Itu akidah yang sebenarnya bagi kita. Ya. Mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, menafikan hubungan manusia dengan Allah dalam arti kata mengingkari kewajipan beribadah kepada Allah, dan menafikan sesuatu yang dibuat daripada pembuat, seperti orang yang berkata segala makhluk ini qadim. Apa kata qadim? Tidak ada permulaan. Semua makhluk ini qadim, kata dia. Salah ke betul? Diam je ni. Ada orang dia. Semua makhluk ini qadim. Salah ke betul? Salah. Ya, kita ni semua ada permulaan. Yang qadim siapa? Allah. Ya. Allah itu sifatnya qidam. Qidam tu sifatnya. Qadim tu yang memiliki sifat qidam tu dipanggil qadim. Ya Allah, tak faham kita mana? Orang itu sedang berlari, maka orang itu adalah seorang pelari. Tak boleh. Ya Allah. Tok Imam sedang membaca. Tok Imam adalah seorang pembaca. Apa tak faham dia benar-benar pun. Itu qidam dengan qadim, ya. Qidam tu dari segi bahasa aja. Allah itu bersifat qidam, maka Allah itulah yang qadim. Ya. Tok Siak sedang menyapu sampah. Tok Siak adalah seorang apa? Penyapu. Tampor ya, kalau kata penyapu. Tok Siak adalah seorang tukang sapu. Jangan kata penyapu ditampornya. Itu. Pelaku dengan perlakuannya, pelaku dengan perlakuannya. Itu bezanya. Jadi dia mengatakan makhluk ini qadim. Makhluk ini tak ada permulaan. Dia macam Allah juga, sifatnya qidam, tiada permulaan. Tak betul itu. Dan maknanya menyengutukan Allah itu, menyamakan Allah dengan sesuatu yang baru. Syirik hukumnya. Ya, Allah tidak mengadakan dan tidak menciptakannya. Ini bukan ciptaan Allah, kata. Matahari itu bukan ciptaan Allah. Dia tu ada aja begitu. Dia ada secara natural, katanya. Itu tak betul pula gitu. Padahal apa? Padahal semuanya adalah ciptaan daripada Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Ayat Quran dalilnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan segala langit dan segala bumi dan barang yang di antara keduanya. Semua Allah yang menjadikan. Apa saja selain Allah, Allah yang menciptanya. Selain Allah, Allah yang menjadikannya. Selain Allah, Allah yang membikinnya. Selain Allah, Allah yang memilikinya. Apa saja, semua milik Allah SWT. Ciptaan Allah Ta'ala. Ya? Kejadian yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Ya? Ada manusia-manusia yang begitu. Ya? Manusia ini kata bukan Allah yang menciptanya. Ada tak manusia cakap begitu? Ada tak? Manusia ini bukan Allah menciptanya, katanya. Manusia ini berasal daripada atom, katanya. Tahu atom? Atom tu benda yang halus, yang paling halus dalam apa ni dipanggil atom. Tu ahli-ahli sains. Ada seorang, ya,
yang bernama Karl Marx. Kenal ke orang ni? Ada pernah dengar nama Karl Marx? Ya Allah, tak pernah dengar dia mek ke. Tidak mengaji sains di sekolah tu. Ya, seorang Yahudi berketurunan Jerman, namanya Karl Marx. Dia mengatakan semua manusia ni berasal dari atom. Atom tu berkumpul di antara mereka tu, dalam kumpul atom tu, ya, jadilah dia sel-sel. Tahu sel? Sel tu lapisan kulit kita dipanggil sel. Dari sel-sel tu jadilah tubuh. Jadi tubuh tu baru jadi bentuk. Mula-mula jadi bentuk macam beruk. Daripada beruk-beruk tu dah hilang bulunya, udah jadi manusia. Dia lah yang mengatakan beruk, manusia tu berasal daripada beruk, ya. Manusia tu berasal daripada beruk katanya. Siapa setuju kata? Siapa setuju manusia tu berasal dari beruk? Siapa setuju katanya tuknya kata beruk dah tu. Opahnya kata beruk dah tu. Itu ya. Itu ahli sains. Dia menafikan Allah yang mencipta manusia. Ada yang apa itu? Dia ada theory of evolution, artinya teori kejadian manusia. Jadi itu tak betul tu. Karena kita percaya Allah menjadikan Adam, bermula daripada Adam. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, kata Allah. Sesungguhnya kami jadikan kamu itu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Lelaki itu siapa? Adam. Perempuan itu siapa? Hawa. Itu asalnya kita tu. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kata Allah. Dan dijadikannya kamu itu berbangsa-bangsa. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Jepun, ada Negro, ya, ada Eskimo, ada Arab, ada orang putih, ada apa lagi? Kamboja, ada Vietnam, ada Bangla. Dijadikannya kamu tu berbangsa-bangsa. Ya, wa qabaila lita'arafu. Dah ada bangsa tu dijadikannya puak-puak pula. Melayu ada puak. Ada Jawa, ada Banjar, ada Rawa, ada Nata, ada Bangkahulu, ada Kerinci. Itu Melayu pula kata buah puak-puak. Ngapa dijadikannya buah puak-puak? Wa qabaila lita'arafu. Dijadikannya kamu tu berpuak-puak agar kamu berkenalan antara satu sama lain. Ya. Bukan suruh menegakkan bangsa, tak ada. Bukan suruh memperjuangkan bangsa, agar kita berkenalan antara satu sama lain. Budaya kita lain dengan budaya orang lain, kegemaran kita lain dengan kegemaran orang lain. Begitulah sekalian. Suruh sikit kita berkenal-kenalan antara satu sama lain. Itu dah. Jadi sebab itu ada manusia-manusia yang mengatakan kita ni bukan dari Tuhan. Kita ni jadi dengan sendirinya, berasal daripada beruk. Jadi orang yang mengatakan kita ni dari beruk tu, artinya tuknya kata beruk lah tu. Opahnya kata beruk lah, duduk dalam hutan. Kuak, mencuri hutan air kojen. Dia pun macam beruk juga. Itu yang salah tu. Dia antara fahaman-fahaman manusia hari ni. Dia tak ada sangkut paut dengan Allah Ta'ala. Kita ni tak ada kena-mengena dengan Allah. Kejayaan dia tidak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Kegagalan dia juga tidak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Keupayaan dia tak ada apa kena-mengena dengan Allah. Sedangkan kita belajar tauhid, semuanya daripada Allah. Untung baik, untung jahat, semuanya daripada Allah Ta'ala. Itu katanya. Segala makhluk ini qadim, katanya. Allah Ta'ala tidak mengadakan dan tidak menciptakannya. Itu masalah apa? Ta'til. Dan seterusnya masalah yang dihadapi oleh manusia hari ini tentang akidah. Yang keempat iaitu masalah takyif. Takyif. Ta, kaf, ya, fa. Takyif. Iaitu masalah kaifiat. Ya. Macam mana Allah mencipta manusia? Kita tak tahu. Ya, macam mana Allah mencipta manusia? Tak tahu kita. Macam mana Allah turun ke langit daripada apa? Lauh mahfuz turun ke langit dunia, tak tahu kita. Itu takyif. Jangan dicari-cari
kaedah, cara, method macam mana, tak ada, jangan cari-cari ya. Takyif artinya menentukan kaifiat sifat-sifat Allah. Kaifiat itu artinya method, cara. Ya, jangan dicari-cari. Tak disuruh pun. Habis masa aja. Kita wajib percaya aja, jangan kita nak cari-cari macam mana Allah jadikan saya, macam mana Allah jadikan Kamrudin, macam mana Allah nak jadikan Tok Imam, macam mana Allah jadikan tangan tanya. Ya. Itu namanya takyif. Cara. Ya. Cara memahami sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis mengikut pengertiannya yang zahir tanpa tasbih. Jangan ada tasbih. Tasbih apa tadi tu? Menyerupakan dengan makhluk. Jangan ditasbih-tasbihkan. Tanpa tasbih. Tanpa ta'til. Ta'til tu apa? Tanpa ingkar, menolak. Jangan ada ta'til. Lagi tanpa apa? Tanpa takyif, ta'til dan tanpa takyif. Takyif tu tanpa mencari apa? Mencari kaifiat. Adalah cara yang diamalkan oleh ulama-ulama dahulu. Ulama dahulu tak ada tanya macam mana Allah jadikan ini, macam mana Allah jadikan matahari, tak ada tanya, tak ada bahas pun. Dia hanya yakin Allah menjadikan matahari, udah habis tu. Macam mana Allah menjadikan bulan, mengapa ada beza, orang ni buta, orang ni cerdik, tak ada. Jangan tanya why, jangan tanya mengapa, jangan tanya bagaimana, tak ada. How, tak ada. Hanya menerima saja ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ngapa orang ni kaya, orang ni miskin, orang ni pendek, orang ni tinggi, orang ni cacat, orang ni sempurna, jangan tanya-tanya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tanya ya. Itu ulama-ulama dulu. Ya, mengikut pengertiannya yang zahir saja, tanpa tasbih, tanpa ta'til, tanpa takyif, adalah cara yang diamalkan oleh ulama-ulama dahulu. Daripada para sahabat pun begitu. Kita nak ikut sahabat ke nak ikut orang kemudian? Saya tanya sekali lagi, kita nak ikut sahabat ke nak ikut orang kemudian daripada sahabat? Tak ada jawab lagi. Kita nak ikut sahabat ke nak ikut orang kemudian daripada sahabat? Sahabat. Nabi pun puji sahabat, ashabi kan nujum, kata Nabi. Sahabat aku itu seperti bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kamu ikut mana-mana seorang daripada mereka, nescaya kamu dapat petunjuk. Jadi ikut aja sahabat. Jadi sumber rujukan kita itu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga apa? Kita ikut apa? Para sahabat. Lepas itu tabi'in. Lepas itu tabi'ut tabi'in. Itu ikutan kita ya. Tabi'ut tabi'in itu mereka bergaul dengan sahabat saja. Tabi'in itu mereka tidak bergaul dengan Nabi, mereka bergaul dengan sahabat saja. Tabi'ut tabi'in dengan sahabat beda, mereka bergaul dengan tabi'in. Pengikut tabi'in namanya ya. Itu dia sumber rujukan kita. Kalau ada tu maka betul lah rujukan kita tu. Tak adalah kita menyeleweng daripada akidah yang sebenarnya. Itu ulama-ulama dahulu. Sekarang ni yang banyak ragamnya. Yang banyak menosongihnya. Tahu ke songih? Kita gajah ni serupa juga orang kampung saya je. Songih. Banyak songih tahu. Allah tak kerti mana songih. Banyak mana tanyanya. Ngapa babi tu haram kata. Songih benar. Tak usah makan je dah. Dah benda tu haram. Haram lah. Ya benar, ngapa tanya-tanya? Kalau tanya jadi merin jadinya. Tahu merin? Tak tahu merin? Ya Allah, merin tak tahu. Bukan merin polis tak apa. Ini merin otak. Itu yang kita yang membutan tu nanya dia benar, ngapa haram apa? Sedangkan babi itu banyak benar manfaatnya kepada manusia katanya. Betul tak? Kalau ikut logik memanglah. Babi itu banyak benar manfaat kepada manusia. Dagingnya boleh dimakan, tulangnya boleh dimakan, lemaknya boleh digunakan, lagi perutnya boleh digunakan, kulitnya boleh digunakan oleh manusia, bulunya boleh digunakan. Ya ke tak? Ada bangkangan. Dagingnya boleh tak digunakan?
Daging babi itu boleh tak dimakan oleh manusia? Ya Allah, kalau masa mal hijrah ke apa, buat daging babi itu buat rendang tok yang amat sedap. Tulangnya guna tak? Guna tak tulangnya? Apa gunanya? Buat sup. Ya Allah, buat sup apa? Buat sup apa? Sup tulang. Nama sup tu apa? Ya Allah, sup gearbox namanya. Tak nak kena dengar sup gearbox. Lemaknya boleh buat apa? Lemaknya boleh buat gelatin. Dari gelatin tu boleh digunakan untuk buat minyak rambut, buat gel, buat ubat gigi. Daripada lemak babi tu boleh. Saya tak kata ubat gigi daripada lemak babi, tapi boleh kalau nak buat. Itu dia. Lemaknya guna untuk manusia. Buat sabun, buat shampoo, itu gunanya. Lemak babi tau. Lagi? Perutnya buat apa? Buat apa? Buat sausage. Tahu sausage? Sausage tu dia boleh buat dalamnya fish cake, fish ball. Makan tu. Di hotel besar-besar ada tu sausage. Jangan tengok saya, ustaz dulu saya makan je. Tak ada ya. Boleh. Lepas tu, kulitnya buat apa? Kulitnya buat apa? Buat keropok. Tahu? Buat keropok. Very, very, very crispy. Tahu? Kerok. Rangup aja. Mengapa Allah haramkan? Bulunya boleh buat apa? Boleh buat berus. Berus gigi boleh, berus cat boleh. Nak berus masjid ni boleh lah. Nak ngecat masjid ni pakai berus apa? Berus bulu babi. Ya? Kalau beli berus apa tu yang warna hitam tu, tengok dia ada tak pure bristle. Itu bulu babi lah tu. Pure bristle. B-R-I-S-T-L-E. Pure bristle. Itu bulu babi lah tu, tahu? Banyak benda gunanya, tapi Allah haramkan apa? Jangan tanya, ikut saja. Ya. Sami'na wa ata'na. Ya, orang beriman tu idza du'u ila Allah wa rasulih. Ya. Mereka berkata sami'na wa ata'na. Bila diseru mereka kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya berkata kami dengar dan kami patuh. Tak ada pula tanya-tanya ngapa, how, why, tak ada. Ya? Jadi itu orang yang betul-betul beriman, ya. Orang dulu apa itulah. Yang banyak songih orang sekarang. Ngapa tak boleh? Ngapa ini tak boleh? Ngapa ini tak boleh? Itu yang banyak songih ni. Adalah cara yang diamalkan oleh ulama-ulama dahulu daripada para sahabat, para tabi'in dan tabi'in al-tabi'in. Para sahabat, di bawah sahabat tu tabi'in namanya. Kemudian daripada sahabat namanya tabi'in, pengikut sahabat. Pengikut daripada pengikut sahabat tu panggil at-tabi'ut tabi'in. Artinya pengikut kepada tabi'in. Ya. Tak akan senang faham, nama mereka itu salafus soleh. Itu gelaran bagi mereka, salafus soleh. Orang dulu-dulu yang majoritinya soleh-soleh belaka. Itu namanya salafus soleh. Sekitar 300 tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya salafus soleh. Sekarang ni kita tak boleh kata kita ni salafus soleh. Kita ni sekarang ni digelar apa? Halafut soleh. Halafut soleh. Orang kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Bukan semua jahat ya, majoritinya. Tahu apa arti majoriti? Ramainya jahat-jahat belaka. Itu zaman kita ni. Ya ke tak? Ya Allah, ya ke tak? Mana ramai orang beriman ke orang kafir? Sekali lagi saya tanya, mana ramai dalam dunia ni, jangan tengok batu gajah ni je. Dalam dunia ni, orang beriman ke orang kafir? Orang kafir. Tengok orang beriman pula. Mana yang ramai? Yang semayang ke yang tengok wayang? Tak tahu jawab. Mana yang ramai? Yang semayang ke yang tengok wayang? Yang tengok wayang dah ramai. Nampak? Mana ramai orang berjihad di jalan Allah ke yang jahat? Tak tahu jawab lagi. Yang berjihad ke yang jahat? Yang jahat.
Mana ramai? Orang yang warak ke orang yang wakrak? Kali lagi. Orang yang warak ke orang yang wakrak? Wakrak yang ramai. Itu namanya khalafut talib. Orang yang kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka, tak soleh belaka. Ini bukan saya longgok-longgok, ni ada hadisnya. Yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'un fusaq. Akan berlaku di akhir zaman nanti ahli-ahli ibadah yang jahil-jahil. Ya? Ada ahli ibadah sembahyang tak tapi jahil. Ada pula ulama tapi fusaq. Apa dia fusaq? Yang jahat-jahat, ulama yang jahat-jahat, yang fasik-fasik. Itu kata Nabi ni ya, jangan menyolang mata dengan saya. Ini bukan dari saya, dari Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi itu. Yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'un fusaq. Akan berlaku di akhir zaman nanti ahli-ahli ibadah yang jahil-jahil dan ulama yang jahat-jahat. Ulama yang ada kepentingan, ulama yang mementingkan harta benda, ulama yang mementingkan kedudukan, ulama yang mementingkan diri sendiri. Kata Nabi ramai tu ramai lah. Ya. Sebab itu nama yang sekarang tak boleh kata salafus soleh, khalafut talib. Baik. Kemudian berkata Asy-Syaukani. Nama orang ni ya, Asy-Syaukani rahimahullah taala. Mazhab para salafus soleh dahulu daripada para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ialah memahami sifat-sifat Allah mengikut pengertian zahir tanpa takrif tadi ya. Tak ada apa? Tak ada istilah-istilah. Tanpa tasbih, tak ada pula menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Tanpa taktil, tak ada dia menentang, tak ada menolak ya. Dan tanpa takwil. Takwil tadi apa? Memberi makna yang lain daripada makna yang sebenarnya. Itu tidak akan selamat. Jangan ada takrif, jangan ada tasbih, jangan ada taktil, jangan ada takwil. Terima yang zahir saya. Bila ada orang menanya mereka mengenai sesuatu sifat Allah, mereka membawa dalilnya dan tidak bercakap banyak dengan mengatakan begitu dan begini. Tak ada banyak huraian, tak ada. Tak ada qila wa qala, tak ada. Terima aja sifat Allah tu. Seadanya. Jangan banyak bicara tentang zat Allah Taala. Ya, boleh bicara yang panjang-panjang tentang kejadian Allah Taala, itu boleh. Ciptaan Allah Taala itu boleh. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Banyaklah kamu memikirkan tentang ciptaan Allah, tapi jangan kamu banyak berfikir tentang zat Allah Taala. Ya, buang masa. Allah tak suruh. Tak ada hukumnya wajib pun tak ada ya. Nak mencari zat Allah Taala kopi tu, opini tak ada suruh kopi tu ya. Ya, mereka membawa dalilnya yang tidak bercakap banyak tentang dengan mengatakan begitu dan begini. Mereka berkata firman Allah baginya kami tidak tahu lebih daripada ini. Jangan segan ngaburkan aku tak tahu. Hari ini kita malu ngaburkan aku tak tahu. Malu ngaburkan aku ni tak faham. Malu ngaburkan aku tak tahu. Kalau tak tahu apa jawab? Tak tahu udahlah. Macam mana Allah turun ke langit dunia? Entah, aku tak tahu. Betul tu. Ya. Macam mana Allah menjadikan matahari? Entah, aku tak tahu. Sudah ada dalam matahari itu. Macam mana Allah menjadikan bulan? Entah, aku tak tahu. Ya. Itu benda yang kita tak tahu, khabar tak tahu. Ini di antara adab-adab jadi guru, tahu? Jadi guru kalau tak tahu, khabar tak tahu. Jangan malu-malu ngabur kan tak tahu. Jangan jawab salah. Malu nak ngabur tak tahu sampai jawab jawapan yang salah. Itu tak betul. Tak tahu, khabar tak tahu. Ya. Tambah kalau mana ustaz-ustaz yang ada sini ya. Mana yang dia tak tahu, khabar tak tahu. Senang. Ya. Kita juga ustaz-ustaz dalam tu. Kalau tak tahu, khabar tak tahu. Tentang zat Allah kita tak tahu. Khabar tak tahu. Senang. Selamat. Ya.
Kami tidak tahu lebih daripada ini. Kami tidak mengharungi dalam perbahasan perkara yang kami tidak tahu. Kami tak ada bahas-bahas pun benda kami tak tahu. Allah tidak mengizinkan kami lebih daripada ini. Allah tak khabar pun, Allah tak izinkan kita. Allah tak suruh pun kita mencari-cari benda yang sulit-sulit tentang zat Allah Ta'ala. Allah tidak mengizinkan kami lebih daripada ini. Sekiranya penanya menghendaki lebih daripada pengertian zahir itu, mereka melarang keras pengharungan perbahasan perkara yang tidak memberi faedah. Tak ada apa faedahnya kalau kita tahu macam mana kaifiat Allah menjadikan ini. Apa faedahnya untuk diri kita? Adakah bertambah iman kita? Tak ada pun. Dia boleh mendatangkan takabur, ada, mendatangkan riak, ada, mendatangkan ujub, ada. Faedahnya tak ada apa. Tak ada faedah. Itu sebab dilarang Allah. Mereka melarang keras pengharungan perbahasan perkara yang tidak memberi faedah, dan melarang keras mencari perkara yang tidak mungkin diperolehi, kerana perbuatan demikian akan menjatuhkan ke dalam bid'ah. Cari kaifiat tak dapat. Memula dia mereka begini. Sudah jadi bid'ah. Benda yang tak betul dikatakannya betul, itu namanya bid'ah. Hari ini banyak tak bid'ah? Yang amat banyak bid'ah, sampai macam-macam dah. Apa saja dalam sembahyang ada bid'ah, dalam puasa ada bid'ah, segala-galanya ada bid'ah. Kerana mereka benda yang tak ada alasan yang sahih dibuat juga. Itu namanya bid'ah. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, bukan bid'ah tu semuanya haram. Kena setengah bid'ah tu tidak haram, walaupun dia tak ada di zaman Rasul, tapi dia tidak haram. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan baca kitab karangan Syekh Daud Fatani, ada pernah dengar nama Syekh Daud Fatani? Dia mengarang kitab yang bernama Furu'ul Masail, cabang-cabang masalah. Dia mengatakan bid'ah tu ada 5. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunat, yang ketiga hukumnya haram, yang keempat hukumnya makruh, yang kelima hukumnya harus. 5 hukum bid'ah. Yang wajib seperti orang membaca Al-Quran yang ada titik, yang ada baris, itu wajib. Quran di zaman Rasul mana ada titik, mana ada titik, mana ada baris. Iya ke tak ni? Titik pun tak ada. Kalau kopi itu dia boleh jadi ba, boleh jadi ta, boleh jadi sa, mana macamnya. Kalau kita tak bubuh titik itu bid'ah itu. Tapi hukumnya wajib. Begitu juga belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni bukan ada dalam zaman Rasul, tak ada. Ilmu nahwu tak ada. Yang ada bermula nahwu ni di zaman Sayyidina Ali. Baru ada dikompil cara-cara nahwu Arab yang sebenarnya. Zaman Rasul tak ada. Tapi kalau kita tak belajar nahwu, macam mana nak baca ayat-ayat Quran yang tak berbaris? Macam mana nak baca kalau tak tahu nahwu? Bahamin boleh, bahamun boleh, bihimi boleh, bahimu boleh, bahama boleh. Bila ikut nahwunya, ikut struktur ayat, barulah ini namanya bahum, ini namanya buhum, ini nama macam-macam, ikut struktur ayat. Jadi belajar nahwu tu wajib. Begitu juga apa nama lagi? Begitu juga belajar saraf, wajib. Membariskan perkataan-perkataan, hukumnya wajib. Itu bid'ah yang wajib. Bid'ah yang sunat seperti sembahyang tarawih berjamaah, itu sunat. Zaman Rasul dia tak ada berjamaah. Dah saya cerita di sini ni, lupa bukan salah saya, siapa nyuruh lupa? Sudah saya cerita sini dah. Sembahyang tarawih berjamaah tu adalah bid'ah yang sunat. Zaman Rasul orang sembahyang tarawih tak ada berjemaah. Rasulullah sembahyang seorang-seorang, sahabat pun sembahyang seorang-seorang. Hanya ada satu malam Rasulullah sembahyang di masjid. Ada orang ikut dari belakang. Esoknya Rasulullah sembahyang lagi, ramai lagi yang ikut dari belakang. Lusanya Rasulullah datang lagi ke masjid, sembahyang juga di masjid.
udah penuh masjid. Tulatnya tak datang lagi, tonggin langsung tak datang, bulat tak datang, tai anjing tak datang lagi. Ditanya dengan Rasulullah, "Kenapa tak datang ya Rasulullah? Kami jenuh nunggunya." Kata Rasulullah, "Aku takut nanti Allah wajibkan kamu sembahyang tarawih berjamaah. Sebab itu aku tak datang." Maka sahabat sembahyang seorang-seorang balik di rumah. Rasul pun sembahyang seorang-seorang. Bila mula berjemaah? Setelah Rasulullah wafat. Zaman Abu Bakar pun tak ada lagi. Zaman Umar, ditengok Umar orang dah tak siur lagi nak sembahyang tarawih. Di rumah pun tak ada, di masjid pun tak ada. Maka dia sebagai khalifah pada masa itu mengarahkan semua sahabat datang. Semua datang ke masjid sembahyang berjemaah. Apa katanya? Kalau ini satu bid'ah, bid'ah ini adalah bid'ah hasanah. Tahu bid'ah hasanah? Bid'ah yang baik. Itu mulanya orang sembahyang tarawih berjamaah. Ada pun bid'ah yang haram. Banyaklah ya. Seperti pulih roma. Lepas orang mati tu pulih roma. Bawa kemian, dia bakar kemian tu, bawa ke tiap penjuru dia, tiap pelosok dia, kemian tu buat pasar. Itu orang Melayu tu, biar kalau tak tahu aja bukan orang Melayu lah tu. Itu haram hukumnya. Anaknya demam, panggil Tok Pawang dari kampung. Tok Pawang apa keluar? Tok Pawang apa keluar? Tok Pawang berain dari kampung. Datanglah Tok Pawang berain. Berbelang-belang ada jubahnya. Dia pun tengok air dalam buyung. Buat air tu kata. Orang tu bawa satu air, sebesin air. Dia pun tengok, anak kamu ni tertegur katanya. Tahu kita tegur? Orang tu kan jangan tahu tertegur kan. Artinya apa? Tegur di hantu. Kena belakang rumah kamu tu katanya. Bawah pokok nangkai tu katanya. Pokok nangkai tu keras katanya. Ada ke pokok nangkai lembik? Kena jamu bawah pokok nangkai tu katanya. Jadi pasang dah sangka. Tahu sangka? Ya Allah, dia minta tahu sangka. Bulu tu buat ronceng-ronceng kan, cacak tu di atas tu dia cincang-cincang dikeluarkan jadi macam bakul. Atas tu lapik dengan daun pisang. Atas daun pisang tu buat apa? Bubur pula kuning lagi buat apa? Bubur ayam masak rendang lagi buat apa? Bubur pulut panggang, bubur buah Melaka, bubur karipap, bubur kuih koci. Kenapa? Nak nyamu hantu. Kerana hantu tu negur anaknya sakit. Perbuatan tu apa hukumnya? Haram. Mengapa haram? Menyerupai perbuatan orang Cina. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, maka jadilah dia kaum itu. Ini bid'ah ni. Zaman Rasul tak ada orang buat apa itu. Dan haram pula tu. Bid'ah yang haram. Boleh membawa kepada syirik langsung. Itu bid'ah yang haram ya. Dia boleh membawa kepada syirik. Bid'ah yang makruh seperti menghiasi masjid dengan perhiasan-perhiasan yang boleh melalaikan kita daripada mengingati Allah. Itu hukumnya makruh. Saya tak nak bagi contoh, nanti sensitif pula. Carilah sendiri apa contoh-contoh yang ada. Itu hukumnya makruh. Kecuali lah dia bila dengar makruh tu, alah tak ngapel lah makruh, duit je biar. Makruh kan azab makruh. Tengok mulut saja. Makruh, duit je biar. Itu tak ngapel lah ya. Itu bid'ah yang makruh. Yang kelima bid'ah yang harus. Harus saja, tidak berpahala dan tidak berdosa. Harus saja. Seperti berjabat tangan selepas sembahyang. Macam yang kita buat tadi. Itu harus dong. Bukan berjabat tangan tu harus. Berjabat tangan tu sunat. Bila-bila masa pun sunat. Apa-apa kaedah pun sunat. Yang harus tu upacara. Lepas sembahyang mesti berjabat tangan. Itu hukumnya harus. Bila berjabat tangan dapat apa pahala? Dapat pahala. Dia jadi sunat. Jangan lepas ini tak ada salam pula. Tapi hukumnya harus saja berjabat tangan selepas sembahyang. Upacara berjabat tangan tu hukumnya harus saja. Bila dia bersalam dapat pahala kerana hukumnya sunat. Anytime, any place, any occasion boleh kita berjabat tangan.
Bukan semata-mata selepas sembahyang sahaja. Bila-bila pun. Faham ke dah ni? Oh, kalau tak faham benar-benar pun. Ya. Hukumnya harus sahaja. Itu 5 bid'ah ya. Yang kita takut ni bid'ah yang haram atau bid'ah yang makruh. Ini sebab dia dilarang kita mencari kaifiat. Dilarang kita mencari mengamalkan taktil, melarang kita mentasbihkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Kerana hukumnya makruh. Tidak memberi faedah dan melarang keras mencari perkara yang tidak mungkin diperolehinya. Memang dia cari-cari takkan dapat. Mencari Tuhan, cari-cari takkan dapat. Nak tengok mana rupa Tuhan, cari dia tak dapat, takkan dapat. Jadi perbuatan itu sia-sia. Ya. Tidak mungkin memperolehinya kerana perbuatan demikian akan menjatuhkannya ke dalam bid'ah. Ini bukan jalan mereka dan bukan cara yang diterima. Dan diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak pernah suruh, sahabat pun tak pernah suruh, tabi'in pun tak pernah suruh. Jadi orang kemudian ni yang nyuruh je. Tak payahlah ya. Dan para sahabat dan juga para tabi'in rahimahullah taala. Di abad keagungan Islam dahulu, percakapan mereka mengenai sifat Allah dan cara memahaminya adalah sepakat. Mereka sepakat, sekata, tak ada balah antara satu sama lain. Mereka mengambil berat tentang kewajipan yang Allah perintahkan. Dia apa saja yang Allah perintah, yang itu diberatkannya. Ada tak perintah dalam Quran? Yang itu diberatkannya. Bukannya mencari sifat Allah, mencari zat Allah, mencari rupa Allah, itu tak ada dalam Quran pun. Tak ada hadisnya pun. Tapi dalam Quran ada tak? Suruhan. Ada tak? Larangan ada tak? Ayat itu yang mereka beratkan. Suruhan ada. Kutiba alaikumusiyam. Yang itu mereka lakukan. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Yang itu ada dalam Quran. Kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan ke atas kamu untuk qisas. Lagi? Apa lagi? Aqimus solah. Dirikanlah kamu semayang.